Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pembelajaran PDPR. Pada minggu ini insya-Allah kita akan teruskan lagi tajuk kefahaman surah Al-Qadr. Jadi murid-murid semua, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Pada minggu ini insya-Allah kita akan melihat kefahaman surah Al-Qadr. Kefahaman surah Al-Qadr sambungan daripada minggu yang lalu, yang mana kita telah mengetahui surah Al-Qadr ini Allah SWT dia menceritakan kelebihan kita beramal di bulan Ramadan, yang mana Allah SWT menawarkan malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpuasa dengan membuat amalan yang banyak. Jadi dalam salah satu ayat surah Al-Qadr ini, ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang bermaksud malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya gandaan pahala, seolah-olah kita beribadat. Ganjarannya Allah SWT gandakan sebanyak 1000 bulan, banyak tahun tu, 80 tahun lebih. Jadi hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk kita lebih memahami isi kandungan surah Al-Qadr ini. Jadi kamu boleh buka muka surat halaman 24. Halaman 24. Laman inovatif. Kita baca murid-murid. Laman inovatif. Apakah yang akan kamu lakukan apabila menghadapi situasi berikut untuk memastikan usaha mendapatkan keberkatan Lailatul Qadr tercapai? Jadi apakah yang akan kita lakukan untuk kita mendapat keberkatan malam Lailatul Qadar itu? Jadi semua orang nak berebut untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jika kita melihat kelebihannya, masya-Allah, bukannya semua orang dapat malam Lailatul Qadar itu. Hanya orang-orang yang beribadat, yang bersungguh-sungguh beribadat. Di bulan Ramadan itu Allah SWT akan memberikan malam Lailatul Qadar itu, malam yang penuh dengan ketenangan. Jadi kita melihat surah ataupun gambar yang pertama ini, usaha untuk mendapatkan keberkatan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Badar Ramadan. Suasana di Badar Ramadan, membantu ibu berniaga. Macam mana kita nak mendapatkan keberkatan pada malam itu? Dalam situasi ataupun dalam halnya keadaan kita ni membantu ibu bapa kita berniaga, macam mana kita nak beribadat? Dengan berniaga itu juga boleh kita anggap sebagai satu ibadat sebenarnya. Berniaga itu merupakan ibadat. Selagi mana kita berniaga itu adalah kerana Allah SWT. Dalam keadaan kita membantu ibu bapa untuk kita usaha mendapatkan keberkatan malam Lailatul Qadar itu, ada cara-cara dia. Jadi jangan kita leka dengan berniaga. Kita berniaga sambil, salah satunya adalah sambil berniaga sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sebut subhanallah, 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 ataupun kita bersalawat ke atas Nabi. Kita boleh bernasyid, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Ataupun kita boleh bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi waktu yang ada itu adalah kita tidak sia-siakan. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan kita keberkatan pada malam itu. Dan juga pada masa yang sama kita boleh membaca Al-Quran. Kita duduk bersama dengan ibu kita, kita boleh membaca Al-Quran sementara menunggu pelanggan datang. Dan juga boleh juga kita mencadangkan kepada ibu dan bapa kita ini, memberi diskaun kepada para pelanggan. Kita anggapkan sebagai salah satu diskaun itu sebagai satu sedekah kita kepada
pelanggan, nescaya Allah akan nampak usaha-usaha kita itu. Dan Allah akan mengira, walaupun benda tu tak, sedekah kita tu tak banyak, macam contohlah harga nasi goreng yang kamu jual ataupun kuih-kuih ni RM3 selalu kita jual RM3. Jadi cadangkan kepada ayah mak kalau beli banyak kita bagilah lebih RM4 ke. Okey, macam tu lah contoh dia. Membantu ibu bapa kita berniaga dengan penuh kesabaran, dan berniaga sabar dengan karenah pelanggan dan sebagainya. Kadang-kadang pelanggan ni macam-macam, dia nak minta diskaun. Kadang-kadang contohlah kita jual buah kan, tiba-tiba buah yang kita jual tu rosak, di dalamnya, isi dalamnya ada ulat. Pelanggan marah kita. Jadi kita kena sabarlah dengan karenah pelanggan tersebut. Cakap dengan elok, dengan penuh sopan, dan gantikan buah yang baru. Kalau tidak ada buah yang baru tu, kita gantikan balik, pulangkan balik wang kepada pelanggan tersebut. Jadi dalam perniagaan ini ada salah satu daripada asas perniagaan ini adalah redha meredai. Redha meredai. Macam mana maksud redha meredai tu? Maksudnya pelanggan tu dia redha, dia berpuas hati dengan barang yang dia beli, dan penjual pun dia puas hati dengan apa yang dia dapat, nilai yang dia dapat tu. Okay, jadi saya harap kamu fahamlah apakah usaha-usaha untuk mendapatkan amalan keberkatan Lailatul Qadar ni. Ni point dia. Ni point dia, dan kita relatekan, kita kaitkan dengan membantu ibu bapa. Sebenarnya ibadat ini bukan kata baca Quran, bukan kata sembahyang dan sebagainya. Itu adalah ibadat yang khusus. Okey, macam ibadat ni dia ada dua. Satu umum, satu khusus. Ibadat khusus seperti sembahyang, solat, berpuasa, menunaikan haji dan sebagainya. Membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi yang ibadat umum ini adalah seperti kita berniaga. Berniaga kerana Allah pun merupakan ibadat. Bersukan pun merupakan ibadat, tapi dia termasuk dalam ibadat umum lah. Sekiranya kita bersukan itu adalah kerana Allah, untuk kita nak sihatkan tubuh badan kita. Dan bila sihat tubuh badan kita itu, senang kita nak menunaikan ibadat-ibadat yang lain. Jadi asasnya adalah kita buat sesuatu itu adalah kerana Allah. Itu semua dikira sebagai ibadat. Jadi Rasulullah SAW pun dia suka berniaga. Dia mengikut pakcik dia yang bernama Abi Talib. Pada usia dia baginda, ketika baginda masih kecil, berniaga di Syam. Dengan perwatakan Rasulullah SAW ketika berniaga, sehinggalah dia membesar. Dia merupakan seorang yang amanah dan disukai oleh para pelanggan, sehinggalah beliau disukai oleh pada ketika itu bakal isteri dia yang bernama Sayyidatina Khadijah. Dia berminat dengan perwatakan Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Tengok, bila kita buat baik, bercakap dengan baik, insya-Allah orang di sekeliling kita semua akan suka kita. Seterusnya, tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan lagi. Gambar yang kedua, ketika terlantar sakit. Ni bukan sakit-sakit biasa ni sakit di hospital. Siap drip air lagi untuk tambah tambahkan zat dalam tubuh badan kita ni, tambah garam. Ketika kita terlantar sakit, apakah usaha yang kita boleh buat untuk kita mendapat keberkatan malam Lailatul Qadar? Ketika kita sakit macam ni, hendaklah kita banyak mengingati Allah dengan berzikir kepada Allah SWT, dan jangan kita lupa untuk kita bersolat.
ketika kita sedar, kalau orang lelaki lah, mesti kita bersolat. Kalau perempuan tu ada uzur, tak apalah, dia boleh tinggalkan solat. Jadi kalau kita sakit macam mana pun, ingat Allah, kita jangan lupa. Kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersolat, banyakkan berzikir. Kalau doktor periksa kita pun, kita cakap dengan manis-manis, walaupun kita sedang dalam kesakitan. Janganlah kita bercakap dengan nada yang tidak disukai oleh orang lain, seperti marah-marah, tak sabar dan sebagainya. Okey, baik, sekarang kita tengok nombor 3. Gambar nombor 3 ini situasinya adalah dalam keadaan kita sedang bermusafir. Bila kita bermusafir ini, kita dalam perjalanan dari satu tempat menuju ke satu tempat yang lain. Dalam kita bermusafir ini, mungkin banyak cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Antaranya ialah kita kena angkat barang yang berat-berat macam ni. Okey, angkat barang yang berat macam ni, angkat pikul pun di dalam bas. Dan antara cabaran yang lain pula adalah ketidakselesaan. Kita duduk dalam bas di tempat yang sempit kadang-kadang tu. Lepas tu ada jam pula, lambat masa tidak ditepati. Sepatutnya kita sampai pukul 10 kan, tiba-tiba sampai pukul 1 tengah hari. Jadi lewat. Jangan kita marah. Kalau kita marah, pahala puasa kita pun kurang. Dan Allah SWT dia tak bagi malam Lailatul Qadar. Jadi apa yang elok ketika kita dalam bermusafir ini, hendaklah kita berzikir kepada Allah SWT. Lagi apa lagi macam yang lain boleh membaca Al-Quran, boleh membaca buku, buat perkara-perkara yang berfaedah. Kalau kita boleh bantu orang, kita boleh bantu orang. Kita tengok orang angkat beg ni yang berat, jangan tengok saja, kita boleh bantu. Tetapi masa dalam keadaan pandemik Covid ni, sukarlah kita nak buat kebaikan sampai tahap tu, tak boleh bantu orang suka hati, tak boleh. Nanti jangkit pula dengan virus Covid-19. Okey, seterusnya tengok yang ketiga adalah situasi haid. Haid ni dia terjadi di kalangan orang perempuan yang cukup umur, yang dah baligh. Jadi orang lelaki dia tidak ada haid. Jadi dalam keadaan haid ni kita pun tahu tidak dibenarkan bersolat, tidak dibenarkan memegang mushaf Al-Quran dan sebagainya. Jadi dalam keadaan haid ni tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Dan tak boleh masuk ke dalam masjid juga. Jadi apa yang kita boleh buat dalam keadaan kita berhaid ni, kita buat benda-benda yang lain lah, seperti dah tak boleh semayang, kita boleh tolong kawan-kawan, tolong bersihkan rumah dan sebagainya macam tu. Jadi kita tengok pula muka surat 25. Muka surat 25. Kawan-kawan, mari kita baca latar belakang surah Al-Qadr. Dalam e-book. Dalam e-book, maksudnya dalam komputer lah ni, dalam laptop. Surah Al-Qadr merupakan surah yang ke berapa? Kamu tengok balik dalam buku teks, surah yang ke-97 di dalam Al-Quran, dan diturunkan di Makkah. Makkah mengandungi 5 ayat. Seterusnya, dan diturunkan di Mekah. Surah ini menceritakan tentang malam Lailatul Qadar, ganjaran pahala kepada orang-orang yang beramal di malam Lailatul Qadar. Kehebatan yang dimaksudkan pada malam Lailatul Qadar ialah ini ayat yang kedua ni. Kehebatannya adalah ayat yang ketiga ni. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan tu kalau dibahagikan dengan 12 bulan, kita akan dapat 83 tahun. Kita akan dapat 83 tahun. Seolah-olah kita beribadat sepanjang 83 tahun. Bukan senang kita nak dapat
ganjaran pahala seperti itu. Jadi setiap kali bulan Ramadan, kita mestilah bertekun daripada awal bulan sehingga ke akhir bulan untuk beribadat untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Seterusnya, adakah perbincangan antara kumpulan tentang surah Al-Qadr kemudian bentangkan di hadapan kelas pengertian surah Al-Qadr, pengajaran surah Al-Qadr, senarai ibadat yang boleh dilakukan di bulan Ramadan. Okey, yang ni seperti mana yang kita telah tahu lah, pengertian surah Al-Qadr ini adalah surah Al-Qadr. Pengertian ni apa dia? Pengertian surah Al-Qadr ni adalah malam Lailatul Qadar lah. Pengajarannya adalah amalan kita ini akan digandakan pada oleh Allah SWT, seolah-olah mendapat 83 tahun beribadat. Ganjaran dia 1000 bulan. Senaraikan ibadat macam-macam lah, berpuasa, berzikir, bersalawat, menolong ibu bapa, menolong kawan-kawan dan sebagainya lah. Bincangkan situasi berikut. Ammar berhasrat untuk beriktikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan sebagai satu daripada cara merebut peluang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Namun, kakak telah meminta Ammar menemaninya untuk membeli keperluan hari raya. Berdasarkan situasi di atas, cadangkan cara yang boleh diambil oleh Ammar untuk memenuhi permintaan kakaknya, dan dalam masa yang sama Ammar dapat merealisasikan hasratnya untuk beriktikaf. Jadi Ammar ni cerita dia macam ni. Ammar ni dia nak buat betul-betul bersungguh-sungguh malam Lailatul Qadar tu, dia nak beriktikaf di masjid. Beriktikaf ni tahu maksud apa? Beriktikaf ni adalah kita menghadirkan diri, kita duduk di dalam masjid sambil kita berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadha al-masjid lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf ni kita duduk sahaja, duduk saja-saja kerana Allah. Start daripada kita duduk tu kita akan mendapat pahala i'tikaf. Kalau kita masuk masjid tapi kita tak ada niat, kita tak dapatlah niat i'tikaf. Jadi kalau masuk dalam masjid tu, kamu perasan tak? Ada kadang-kadang di dinding masjid tu ada tulis niat i'tikaf. Lafaz niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadha al-masjid lillahi ta'ala. Dapat pahala. Sepanjang kita i'tikaf tu kita akan dapat pahala. Senang-senangnya Allah nak bagi pahala kepada kita. Tapi kakaknya pula meminta untuk menemaninya membeli keperluan hari raya. Maklumlah bila dah hari bulan Ramadan kian berakhir, jadi sambutan ataupun persediaan untuk hari raya tu, barang-barang tu ada yang tak beli lagi. Jadi kakak dia minta Ammar untuk beli barang beli barang hari raya. Sedangkan dia malam tu dia nak betul-betul nak pulun siang, pagi, petang, siang, malam dia nak duduk di masjid, nak beriktikaf. Macam mana cara dia? Cara dia boleh dia boleh memenuhi keperluan, merealisasikan merealisasikan hasrat kakaknya tu. Dia boleh tolonglah kakak dia tu dengan cara dia pergi tolong dulu. I'tikaf ni tak ada masalah. Bukan dia tetapkan waktu-waktu tertentu saja. I'tikaf ni 24 jam. Waktu mana-mana pun boleh kamu pergi ke masjid. Jadi kalau kita tolong kakak waktu petang, malam tu bolehlah ajak ibu ataupun ayah ke masjid. Kalau jauh lah, kalau dekat dengan masjid boleh pergi sendiri. Boleh pergi sendiri di masjid. Waktu malam tu duduklah sampai pagi besok tu. Okey. Kebanyakannya selalunya masjid pada 10 malam yang terakhir tu, mereka AJK masjid dia tidak kunci masjid. Dia memberi peluang kepada anak qaryah untuk melakukan ibadat seperti solat tahajud dan sebagainya yang memerlukan kita untuk berada di masjid. Sepertiga malam tu. Sepertiga malam ni pukul 2-3 pagi tu. Jadi pukul 2-3 pagi tu Ammar boleh saja dia berada di masjid. Dan kita Ammar juga perlu berniat tolong ibunya ataupun kakaknya itu kerana
kerana Allah. Jangan pula tolong yang kakak tu duk marah-marah kakak pula, apa ni suruh saya lah, abang ada tak suruh, macam tu, duk membebel pula, jadi pahala pula kurang. Jadi tidak jadi masalah, kerana Islam ini adalah agama yang mudah, jangan kita susahkan dia. Jadi apa yang telah kamu pelajari untuk hari ini, saya harap kamu dapat faham apakah yang dikehendaki di dalam surah ini adalah untuk kita memahami kelebihan kita beramal di malam Lailatul Qadar ini. Jadi siapa-siapa pun kita kena rebut peluang ini, termasuklah diri saya sendiri. Jadi sekian dulu kelas untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kelas ini besok pula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.